Tuntunan iman harus percaya terhadap kudrat, yakni kekuasaan Allah secara mutlak tanpa kecuali. Yakni di antara tuntutan-tuntutan iman berkait dengan urusan ketuhanan, bahawa antara perkara yang wajib kita fahami dan yakini tentang Allah, tentang kekuasaannya, sifat kudratnya tu. Yang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, berkuasa, sehingga Allah Ta'ala itu menjadi maha kuasa, yang bersifat dengan sifat kudrat. Yang mana kudrat Allah Ta'ala ni dia tak ada batasan, mencakupi segala-galanya. Itu kita kena faham. Itu qada yang patut kita faham, bahawa kekuasaan Allah Ta'ala itu mencakupi segala-galanya. Untuk kita orang ramai ni, orang Islam ni, orang awam ni, padang dah pegang gitu, bahawa Allah Ta'ala bersifat kudrat, iaitu dengan makna maha kuasa. Dan kekuasaan Allah itu mutlak. Mutlak dengan arti tidak ada yang terkecuali, mencakupi segala-galanya, dan tidak perlu kepada perantaraan wasitah-wasitah yang tertentu, tak perlu. Semata-mata kudratnya semata-mata. Biar faham gitu. Adapun yang dihuraikan di dalam kitab Usuluddin tentang ta'alluq, itu bukanlah menjadi qada yang perlu dipelajari dan difahami oleh orang ramai tentang ta'alluq tu. Ada orang kadang-kadang dia rasa akidah dia dah apa kukuh, dah apa sah, kerana tak faham bab ta'alluq ni. Itu silap, kena betul molek. Ta'alluq itu adalah huraian tambahan, perincian tentang dalil, dan dia bukan taraf fardu ain. Orang ramai kalau tak faham dia tu pun tak apa. Cukup dia faham Allah Ta'ala maha kuasa secara mutlak, tidak ada yang terkecuali daripada kekuasaan Allah, bahawa kekuasaan Allah Ta'ala itu tidak bergantung kepada apa-apa sebab dan sebagainya. Cukup untuk kefahaman awam. Adapun saya khabar ni yang dibahaskan dalam kitab Usuluddin ni, tujuan saya khabar gini sebab ada tanggapan setengah orang tak faham dia ni, tak sah akidah dia tu. Ini bukan bahagian menjadi suatu kewajipan. Dia disebut sebagai perincian dalil, tapi ada tujuannya, ada sebabnya, ada faedahnya, terutamanya untuk menjawab kemuskilan-kemuskilan dan menolak andaian-andaian yang bukan-bukan, syubah yang bukan-bukan. Contohnya ke mana kita nak khabar? Kalau kita buka kitab Usuluddin, tak apa, kita pergi ke Usuluddin sikit, supaya kita tahu sepadang ni. Kalau kita buka kitab Usuluddin, bila membahaskan kitab sifat ma'ani ni, dibahaskan bersekali dengan ta'alluq. Kudrat Tuhan tu tertakluk dengan apa? Pergi ta'alluq. Jadi disebutlah kalau kudrat ni tertakluk, digunakan 3 istilah, iaitu mumkinat, wajibat, mustahilat. Apa makna istilah ni? Istilah ni pun mening dah setengah orang. Ni dah setengah orang. Tapi tak apalah, kita guna cara yang mudah untuk memahami. Benda ni hak payah, kalau kena molek boleh dimudah je. Kadang-kadang kita buat payah, memang pening kita buat payah. Ada kali benda tu boleh dimudahkan. Boleh dimudahkan. Macam sipir matematik jugalah. Kita buat pening, memang pening lah kita. Tapi kalau dia tu guru yang mahir tentang matematik tu, dia boleh mudah sipir tu. Dia boleh fahamkan orang, memahamkan orang dengan cara yang mudah, kalau dia kuasai dengan baik lah. Kecuali dia pun pening juga, capur. Memang capur 2 pening lah. Baik, saja nak terangkan ini supaya kita nampak, tak keliru. Bila sebut ni kena jelas lah, tak boleh tergantung sekat jalan. Wajibat ini dengan arti sesuatu yang, dengan makna sesuatu yang mesti ada. Jadi sesuatu yang mesti ada ni berkait dengan Tuhan je lah, iaitu adanya Tuhan, adanya sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Waktu semua benda-benda tu disebut wajibat. Perkara yang mesti ada. Mesti ada Tuhan, mesti Tuhan tu kuasa, mesti Tuhan tu ada sifat-sifat gitu gini. Itu wajibat panggil. Jadi wajibat ni cara mudahnya berkait dengan Tuhan belaka, dengan sifat-sifat kesempurnaan dia.
Mustahilat lawang dia. Perkara yang mustahil bagi Tuhan, lawang dia tu. Seperti tak ada Tuhan, mustahil benda tu. Tuhan tu sifat lemah, mustahil benda tu. Lawang dia tu. Tinggal selagi orang panggil mumkinat, mungkin. Wajibat, mustahilat jelas lah. Wajibat tu yang mesti ada, mustahil ada, mesti tak ada. Jelas. Dua-dua tu berkait dengan Tuhan belaka. Selagi tinggal panggil mumkinat. Mungkin maksudnya benda tu boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Yang ni segala makhluk ni, segala makhluk, itulah taraf dia. Mumkinat, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kita hari ni sebelum jadi taraf kita sama. Kemungkinan ada, mungkin tak ada. Tapi sekarang ada dah. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi sebelum ada tu, kedudukan kita ni orang panggil boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu orang panggil mumkinat. Ada istilah lain Musuluddin, dia panggil jaizat. Dua-dua tu istilah je, nama berbeza, maksud serupa. Baik, nak rekod sikit macam mana dengan takluk sifat kudrat. Kudrat Tuhan Maha Kuasa. Dia kuasa atas perkara apa? Dibahaskan detail ni. Tujuan saya nak kebut tujuan dia ni. Jadi kata ulama Usuluddin, kudrat Tuhan ini hanya tertakluk dengan perkara mungkinat saja, perkara yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dia tidak terkait dengan wajibat, demikian juga dengan mustahil. Ini adalah hukum akal, kena faham, hukum akal. Tujuannya nak jawab kalau ada persoalan-persoalan pelik. Nak jawab sekiranya ada kemuskilan karut. Baik, contohnya mana? Contoh pada mustahilat. Mustahil dululah. Atau wajibat dululah. Wajibat ni ataupun perkara yang wajib ni yang mesti ada. Contoh mudah, Tuhan itu ada, bersifat wujud, ada Tuhan ni. Baik. Anda yang peliknya ke mana? Kemuskilan. Boleh tak Tuhan nak buat dirinya tak ada? Boleh tak Tuhan nak buat dirinya jadi tak ada? Jadi dia berkait dengan sifat kudrat. Kudrat tu maha kuasa. Kita kata dah maha kuasa atas segala-galanya. Jadi ada hak jenis akal jauh sikit ni, hak nakal sikit ni dia tanya. Tadi mu kata Tuhan maha kuasa, Tuhan boleh buat apa saja. Sekarang dia boleh tak nak buat dirinya jadi tak ada? Jadi bila kita mengaji ilmu tadi itu, tahulah kudrat ni hanya tertakluk kepada perkara yang mungkinah. Wajibat tak boleh, tak masuk akal. Maksudnya tak masuk akal benda tu. Itu je tujuan nak jawab ni kemuskilan pelik-pelik ni. Adapun nak mengesahkan akidah kita, cukup kita faham Allah Ta'ala tu maha kuasa, bersifat dengan kudrat, ada sifat kudrat. Yang kudratnya itu mutlak dengan arti mencakupi segala-galanya. Cukup, lepas dah tu. Cuma perincian dalil tadi nak jawab ni, hak nakal-nakal ni. Contoh mustahilat pula, contoh. Jadi Usuluddin sikit hari ni tak apalah. Mustahil Tuhan itu ada anak, contoh. Tuhan itu ada anak, mustahil. Lam yalid wa lam yulad, mustahil. Ada anak nakal. Dia kata tadi mu kata Tuhan tu maha kuasa, dia boleh apa saja. Dah boleh tak Tuhan kalau dia nak beranak? Boleh tak? Tadi mu kata boleh buat belaka. Dah ni kau nak tanya Musa. Ni soalan-soalan akal ni. Jadi nak jawab mudahlah. Bahawa benda ni mustahil pada akalnya. Tak boleh tak diterima, tak akan berlaku benda ni. Itu maksudnya. Jadi perincian dalil ni bukan taraf fardu ain. Tapi kalau kita tahu baik. Supaya tak mudah orang ragukan kita, tak mudah orang nak buat andai-andai yang bukan-bukan. Kalau tidak pengongok kita, pengong. Tadi mu kata Tuhan kuasa segala-galanya, ni tak boleh pula dah. Itu dia tujuan. Biar kita nampak. Saja saya lakukan jauh sikit ni sebab ada persoalan, ada isu berkait dengan benda-benda macam ni.